Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? InsyaAllah hari ini bersama saya Muallim Muhammad Amarullah bin Suman akan mengajar kalian semua bahasa Arab bagi murid tahun 1. InsyaAllah. Hari ini kita akan belajar tajuk baru. Jadi sebelum daripada kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita sama-sama tekan butang subscribe channel Seriti Tahfiz Ibadur Rahman tempat ini. Anak murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okay, baik, pembelajaran kita hari ini adalah nurakkizu ala ta. Okey. Mari kita sama-sama fokuskan, perhatikan pada huruf ta. Nah, buka buku teks, muka surat 35. Jadi untuk anak murid semua, apa yang perlu anak murid tahu pada huruf ta ini, pada huruf ta yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita fokuskan, yang perlu kita telitikan huruf ta, iaitu berkaitan dengan kedudukannya. Okey, di manakah kedudukannya? Baik. Okey, kedudukan huruf ta yang pertama iaitu al-awwal. Al-awwal iaitu duduk di awal kalimah. Yang kedua iaitu al-wasatu. Nah, al-wasatu iaitu di tengah-tengah kalimah. Nah, yang ketiga adalah al-akhiru. Al-akhiru pada akhir kalimah. Okey, sekali lagi sebut sekali dengan muallim. Iaitu yang pertama adalah al-awwalu. Nah, al-awwalu itu pada awal kalimah. Yang kedua, sebut sekali al-wasatu. Al-wasatu iaitu pada tengah kalimah. Yang ketiga iaitu sebut al-akhiru. Al-akhiru iaitu pada akhir kalimah. Nah, okey, jadi huruf ta yang kita akan belajar sekejap saja lagi iaitu berkaitan dengan kedudukannya pada kalimah. Sama ada huruf ta itu berada di awalul kalimah, al-wasatul kalimah, al-akhirul kalimah. Okey, baik. Jadi yang seterusnya, okey, buku teks anda iaitu muka surat 35. Muka surat 35. Jadi berkaitan dengan nurakkizu ala ta. Nah, kita akan fokus kepada huruf ta. Ini yang diberikan iaitu astami'u wa uraddidu. Saya mendengar dan saya mengulang bersama-sama. Baik. Anak murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Jadi fokus pada huruf ta yang kolom yang berwarna merah. Okey, apakah huruf yang diberikan kepada kita berserta dengan kalimahnya? Okay, ini kalimah. Jadi tugasan kita, kita perlu mengetahui kedudukan huruf ta. Di manakah kedudukan huruf ta? Baik. Ini diberikan kepada kita kedudukannya. Okey. Baik. Untuk lebih detail lagi, jom sama-sama kita fokus kepada slide muallim yang muallim ciptakan ini. Jom. Baik, yang pertamanya adalah huruf ta, iaitu sebut sekali tu bi a. Sekali lagi tu bi a. Maka kalimahnya adalah tu bi a. Okey. Cara bacaannya kita kena perlahankan pada huruf yang awal ini tu bi a. Okey, pada kalimah tu bi a, kena lebih cepatlah. Okey, sekali lagi. Tu bi a. Tu bi a. Okey, yang kedua iaitu ku ti ba. Sekali lagi ku ti ba. Maka lahirlah kalimah kutiba. Kutiba. Okey, sebut sekali dengan muallim. Kutiba. Lahirlah kalimah
kutiba. Sekali lagi, kutiba. Okey, yang ketiga, sakata. Lahirlah kalimah sakata. Sebut sekali lagi, sakata. Maka lahirlah kalimah sakata. Sebut sekali, sakata. Okey, boleh. Jadi, pada kalimah ini, semua kalimah yang diberikan ini, tubi'a, kutiba, sakata, di manakah kedudukan huruf ta? Okey, baik. Yang seterusnya, iaitu huruf ta yang berbaris mati. Dah. Huruf ta yang berbaris mati, kita tak boleh nak sebut bunyi dia kalau dia duduk sorang. Jadi dia kena ada sign. Baru kita tahu bunyi dia. Baik. Contoh yang diberikan kepada kita iaitu mat nun. Tengok bunyi tak? Tak. Dah. Kalau dia sorang, kita tak boleh dengar bunyi dia. Tapi kalau dia ada sign-sign dia, kita akan tahu lagu mana bunyi, macam mana bunyinya huruf ta yang berbaris mati. Contoh yang diberikan adalah mat nun. Nah, mat nun. Okey, mat nun. Okey, di manakah kedudukan huruf ta yang berbaris mati? Ingat, apabila ia bersambung dengan huruf yang sebelumnya iaitu huruf mi ataupun huruf-huruf lain, apabila ia bersambung, maka kedudukan huruf ta yang berbaris mati ini ia dinamakan iaitu al-wasatu. Ia berada di tengah. Dah, berada di tengah-tengah kalimah jika ia bersambung dengan huruf yang sebelumnya. Okey, baik. Yang seterusnya itu huruf ta yang ada sabdu di atasnya. Dan huruf ta yang ada sabdu di atasnya. Okay, contoh yang diberikan kepada kita. Okey, baik. Huruf ta ini yang ada sabdu ini, akhirnya ia daripada dua huruf ta. Yang pertama ta mati. Nah, yang pertama ta mati. Yang kedua adalah ta yang berbaris hidup. Sama ada berbaris atas ataupun di bawah ataupun di hadapan. Ingat, hak mati ni kena ada. Dan yang kedua, berbaris hidup. Sama ada berbaris di atas ataupun di bawah ataupun di hadapan. Baik, contoh yang diberikan kepada kita iaitu sittatun. 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 Okay, sebut sekali dengan Mak Alif. Sittatun. Sekali lagi. Sittatun. Sittatun. Okey. Di manakah kedudukan huruf ta pada kalimah sittatun? Adakah al-awwal ataupun al-wasatu ataupun al-akhir? Okey, baik. Jom sebut sekali Mak Alif. Sittatun. Okey, sittatun. Sekali lagi. Sittatun. Tengok. Huruf ta ada dua kan? Ta mati sa, ta yang hidup sa. Okay. Sama dengan Mu'allim terangkan pada awal tadi iaitu ta. Ta yang ada sabdu ini dipecahkan kepada dua. Yang pertama ta mati dan yang keduanya ta berbaris hidup. Ada sama ada baris atas, di bawah ataupun di hadapan. Okey, baik. Tengok ada dua ta sini. Okey. Nah, di manakah kedudukan huruf ta pada kalimah sittatun? Okey. Adakah ia berada di al-awwal ataupun al-wasatu ataupun al-akhir? Boleh? Okey, baik. Uhaddidu wa umayyizu. Kita kena tentukan dan kita kena bezakan. Di manakah kedudukan huruf ta pada kalimah yang telah diberikan kepada kita ni. Kalimah duduk dalam kek ni. Kek ada wacariat. Okey, kalimah yang pertama yang diberikan kepada kita iaitu sittatun. Sittatun. Di manakah kedudukan huruf ta pada kalimah sittatun? Adakah ia berada di al-awwalu ataupun al-wasatu ataupun al-akhiru?
Kena jawab. Dah. Sudah tentu ia berada di al-wasatu. Dah, al-wasatu. Dah. Nak ingat tu. Baik. Yang kedua kita sebut sekali dengan muallim tawabilu. Sekali lagi tawabilu. Tawabilu. Di manakah kedudukan huruf ta pada kalimah tawabilu? Adakah ia berada di al-awwalu ataupun al-wasatu ataupun al-akhiru? Okey, tengok kalimah tawabilu, di manakah huruf ta dalam kalimah ini? Huruf warna kuningkan tu. Adakah ia berada di al-awwalu ataupun al-wasatu ataupun al-akhiru? Okey, boleh. Yang seterusnya, sudah tentu huruf ta ini berada di al-awwalu. Betul tak? Betul. Bagus. Itu kalimah yang diberikan kepada kita katifun. Sebut sekali katifun. Sekali lagi katifun. Lagi sekali katifun. Okey, baik. Di manakah kedudukan huruf ta pada kalimah katifun? Okey, adakah ia berada di al-awwalu ataupun al-wasatu ataupun al-akhiru? Tengok huruf ta ni. Cepat Amru. Ni huruf ta ini berada di mana? Adakah ia berada di al-awwalu ataupun al-wasatu ataupun al-akhiru? Ingat dah. Awal, tengah, akhir. Awal, di tengah, di akhir. Di manakah huruf ta pada kalimah katifun? Sudah tentu ia berada di al-wasatu, iaitu di tengah. Dah, tak tahu ke bahasa Arab tak apa, janji tahu dalam bahasa Melayu. Boleh? Okey, baik. Yang keseterusnya, kalimah diberikan kepada kita iaitu matnun. Dah, matnun. Di manakah huruf ta pada kalimah matnun? Okey, sebut sekali yang muallim. Matnun. Matnun. Nah, te bunyi. Matnun. Nah, matnun. Di manakah huruf ta pada kalimah matnun? Adakah ia berada di al-awwalu ataupun al-wasatu ataupun al-akhiru? Adakah ia berada pada awal ataupun di tengah ataupun di akhir? Huruf ta ni berada di awal ke, di tengah ke, di akhir? Ingat, apabila huruf ta berbaris mati, ia bersambung dengan huruf yang sebelumnya, kita kena ingat, maka kedudukannya adalah al-wasatu, iaitu berada di tengah. Okey. Dan seterusnya adalah ini yang terakhir, iaitu al-bintu. Al-bintu. Sebut al-bintu. Sebut sekali muallim, al-bintu. Di manakah kedudukan huruf ta pada kalimah al-bintu? Di manakah kedudukan huruf ta pada kalimah al-bintu? Adakah ia berada di al-awwal ataupun al-wasatu ataupun al-akhiru? Adakah ia berada di awal ataupun di tengah ataupun di akhir kalimah? Mana huruf ta dalam kalimah al-bintu? Dan ingat yang muallim kuningkan ini adalah kalimah adalah huruf ta pada kalimahnya. Di manakah kedudukan huruf ta ini pada kalimah al-bintu? Adakah ia berada di awal ataupun di tengah ataupun di akhir? Sudah tentu ia berada di akhir kalimah. Dah kena tengok molek. Boleh? Kita pada hari ini. Dah. Jangan lupa buku teks. Buku aktiviti kita. Dah. Kita boleh buka buku aktiviti kita yang berwarna biru. Dah. Untuk kita sama-sama membuat latihan yang telah diberikan kepada kita. Latihan kita adalah muka surat 35. Dah. Iaitu nurakkizu alal ta mayyiz summa insakh. Kita kena bezakan. Dah. Dan kita kena sambung titik. Tengok ni. Dia buat gana ni. Cara nak tulis. Tak mana start sini. Okey.
Dia buat ikut anak panah yang telah diberikan. Okay. Apabila kita kena bezakan, apabila ta, dia mulakan ta di awal ni, maka start dah dengan huruf ta, maka huruf ta ini mesti berada di al-awwal. Nah, okay, apabila ada dah sambungan sebelum daripada huruf ta, maka huruf ta ini berada di al-wasatu. Okey, tengok. Huruf ta ni tidak ada ekor, tak ada ekor dah. Dah lah start dengan sambungan yang lain dah. Lepas tu dia ekor dia tak ada huruf ta, maka ia dikira berada di tengah kalimah. Adapun huruf ta yang terakhir ni, tengok dia sambung hal lain juga, tetapi penakhiran huruf ta ni ada penutupnya, ada ekor. Maka huruf ta ini berada di akhir kalimah. Boleh? Okey, buatlah ni. Okey, yang kedua adalah iqra' summa fassil. Ada baca dulu, lepas tu kita kena buat ni, sambung titik ni. Dah sambung titik yang diceraikan, yang dikelaskan kepada kita. Okey, baik. Al bin tu. Dah selesai dah. Yang kedua, sit tu. Nah, yang ketiga, ta wa bi lu. Boleh? Okey, baik. Ini sahaja latihan yang diberikan kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan kamu dapat menjawab dengan baik. Baik. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa sekali lagi dah subscribe channel Sri Tahfiz Al-Badur Rahman Tumpat ini. Supaya kamu dapat ulang balik video yang telah diajar oleh muallim. InsyaAllah. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Asiru ala barakatillah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Kita jumpa nanti insyaAllah.